Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi. Ya Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Syukur pada Allah Ustaz dengan limpah kurnianya kerana diberi kita berada dalam majlis ilmu ini, insya-Allah Ustaz. Ya. InsyaAllah hari ini adalah slot Tafaqul Fiddin berkaitan dengan fiqh zakat. Bersama-sama kita hari ini merupakan seorang tokoh yang tidak asing lagi, iaitu Ustaz Fawaz Fazil yang merupakan penasihat syariah Telaga Biru dan Alliance Bank. Assalamualaikum Ustaz. Sihat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Ustaz Ustaz akan menerangkan tentang hubungan kait dengan zakat dan fatwa. Betul Ustaz no? Ya, betul. Dengan itu segala hormatnya saya serahkan kepada Ustaz sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan Moderator Encik Ahmad Fahmi, seterusnya zakat Pulau Pinang, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang yang saya hormati, lagi kasih sekalian, saya ucap terima kasih di atas jemputan kita selama program selama sebulan ya, bersama dengan Zakat Pulau Pinang untuk kita sama-sama berbincang, dan saya yakin di sana mesti ada soal jawab daripada penonton-penonton untuk memahami agama mereka. Jadi tajuk hari ini sangat besar ya, impaknya hubungan fatwa dan zakat, hubungan yang sangat sinonim, hubungan yang sangat rapat, kerana fatwa ini ia merupakan jawapan daripada seorang mufti ataupun badan fatwa, jawapan syar'i ya, jawapan syar'i ke atas persoalan-persoalan yang berlaku di sekeliling kehidupan kita, sama ada individu, syarikat ataupun kerajaan itu sendiri. Ya, dia mesti benda yang berlaku dan mengikut terkesan dengan 4 jihad ataupun 4 bidang, iaitu ruang, manusia, perubahan zaman, kawasan dan juga perubahan budaya. Kalau kita hanya membicarakan ahkam syar'iyah tanpa melihat kepada isu, tanpa memahami kes dengan baik, tanpa melihat kepada faktor luaran seperti budaya, manusia, perubahan manusia ya, kemudian zaman dan juga kepada budaya, itu dinamakan sebagai fiqh. So fiqh perbincangan yang kita namakan sebagai perbincangan makmal, ada faedahnya bagi orang yang faham, dia boleh beramal, tetapi tidak semua fiqh boleh menyelesaikan masalah. Perlu kepada fatwa yang mana boleh menyelesaikan khilaf di kalangan para cendekiawan ya. Kadang-kadang berbeza pendapat daripada pensyarah ini pada tokoh ini. Akhirnya fatwa yang berperanan untuk mengangkat khilaf, seperti mana perundangan mengangkat khilaf, fatwa juga kadang-kadang berperanan untuk mengangkat khilaf. Kadang-kadang dia boleh beroperasi untuk mengangkat khilaf di kalangan para ulama-ulama tempatan. Ya. Apatah lagi soal zakat, ia merupakan perbincangan fiqh zaman berzaman. Dan hajat sudah berubah. Makna keperluan sentiasa berubah sehingga ulama tidak dapat nak menentukan secara spesifik, secara dapat determinkan makna hajah, keperluan yang secara spesifik ya. Keperluan di Kuala Lumpur berlainan dengan keperluan di Pulau Pinang. Sudah tentu kita melihat berlainan kita katakan penelitian daripada pihak zakat untuk nak memberikan bantuan kepada asnaf. Dia sudah ada di sana perbezaan dan jurang apabila tempat sudah berbeza ya, Kuala Lumpur dengan Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. Jadi ini yang menuntut kepada fatwa. Kalau hanya semata-mata merujuk kitab, kadang-kadang akan menzalimi orang. Ya. Sebab kitab ini dia bukan ditulis untuk semata-mata menyelesaikan masalah. Itu bukan maksud dia.
kitab adalah latihan untuk kita mengetahui illah ataupun reason ataupun melatih minda kita faham untuk menjawab fatwa. Tapi dia bukanlah kitab itu jawapan semata-mata untuk menyelesaikan semua masalah. Bukan begitu. Kitab dia ada study dia sendiri. Cuma dia bawa kita kepada kefahaman kes, apa ilahnya, apa puncanya. Jadi kita kena faham punca jawapan dalam kitab, bukan jawapan itu sendiri. Ya, kalau kita tengok di zaman dahulu, keperluan sangat berbeza dengan kita. Kita sekarang ni keperluan bertambah. Keperluan kenderaan, tiket, ya, yuran. Jadi benda-benda sedemikian sudah tentu ada penilaian dia. Kalau di Kuala Lumpur dengan tambahan tol lagi bebanan-bebanan yang cukup banyak, kos kehidupan yang sangat tinggi. Jadi kita melihat di situ perlunya fatwa. Kerana kadang-kadang fatwa ini kita perlukan, yang pertama adalah untuk mengangkat khilaf. Yang kedua adalah untuk mentarjih pandangan yang lemah. Ya. Kadang-kadang pendapat yang kuat dari sudut mazhab tetapi ia tidak disokong oleh maslahah. Dan dia sendiri tak boleh nak menyelesaikan problem. Okey. Saya ambil contoh saja. Kebanyakan negeri di Malaysia, saya rasa Pulau Pinang pun termasuk yang memfatwakan zakat pendapatan itu adalah wajib. Tak begitu zakat di Pulau Pinang wajib. Perak saja tak wajib. Betul. Pulau Pinang wajib, Kedah wajib, seluruh negeri lah wajib. Melainkan Perak. Tetapi kalau kita tak wajibkan zakat pendapatan ini, maka hilang revenue zakat 70%. 70% hilang daripada pendapatan lembaga zakat. Jadi macam mana zakat nak bagi kepada orang? Tapi orang duk minta sedia. Bila orang duk minta sedia, kita tak ada dapatan, yang ni akan menimbulkan muskilah. Maka ketika itu fatwa ni diperlukan. Boleh tak kita ni beramal dengan mazhab yang mewajibkan al-malul mustafad? Kita boleh tak kita beramal dengan membayar zakat pendapatan bulanan? Walaupun pendapat itu syadz, tak dipandang langsung dalam mazhab Syafi'i, tapi dia mempunyai pandangan daripada ulama-ulama salaf dan juga para sahabat seperti Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Jadi mempunyai sandaran yang yang kuat. Cuma bila diukur dalam nilai mazhab Syafi'i, dia adalah pendapat yang syadz, pendapat yang tak boleh diamalkan oleh pengamal mazhab. Tetapi apabila ia menghasilkan maslahah yang sangat besar, kita boleh bantu. Sekarang ni semua nak zakat, tak kira lah syarikat Asia ke apa-apa, semua nak zakat. Sebab mereka tak mampu nak bayar dia dipanggil gaji dan seumpama dengan dia, bantuan-bantuan saraan, tak mampu nak bayar. Begitu juga orang ada menuju kepada perbincangan zakat yang diberikan kepada syarikat-syarikat yang tak mampu bayar staff. Orang bantu syarikat tu bukanlah bagi zakat kepada syarikat, tapi sebagai wakil untuk menyerahkan zakat tersebut kepada staff-staff yang mungkin dipotong gaji dan menjejaskan kehidupan mereka. So sebab itu fatwa dia adalah kewajipan faridatun. Ya, kena beza di antara peranan faqih. Faqih ni macam pensyarah lah, pensyarah. Kemudian dia pengkaji-pengkaji, ya, researcher yang ada di universiti, yang ada di pusat-pusat kajian. Itu kajian, ya. Kajian ni boleh ditolak dan boleh diterima. Tapi dari sudut peranan dia belum lagi menjelajah kepada keputusan yang terakhir yang disebut sebagai al-ifta. So al-fatwa ini adalah tanzilul hukm syar'i ala waqi'atin syar'iyyatin. Adalah kita menurunkan hukum yang sudah ada ataupun yang kita ijtihad ataupun kita takhrij ataupun kita tarjih. Ya, ini satu benda yang saya rasa akademik sikit. Ya, saya pun sedang keluarkan buku ijtihad, fatwa dan taklid untuk kita nak bahaskan supaya orang faham apa peranan faqih, apa peranan mufti, apa peranan qadi. Qadi kita faham dia hanyalah berperanan apabila dibawa kes kepadanya. Tak ada kes, duduk saja. So dia tidak ada di sudut dia punya enforcement, dia hanya di mahkamah semata-mata. Tapi mufti ni luas peranan dia. Dia melibatkan kehidupan insan yang berlaku macam-macam isu. Apatah lagi fatwa yang melibatkan jabatan-jabatan rasmi, umpamanya zakat, wakaf,
dan juga apa dia polisi kerajaan. Cuma saya tak berapa nampak lah fatwa ini masuk dalam polisi kerajaan ya. Tetapi dari sudut agensi seperti zakat, wakaf, khususnya di Pulau Pinang memang tak ada enactment wakaf secara spesifik ya. Semuanya bergantung, tidak silap saya, yang saya faham daripada perbincangan sebahagian pegawai wakaf di sana, semuanya bergantung kepada jawapan mufti ataupun jawapan daripada majlis fatwa. Ini masuk peranan yang sangat besar. Sebab setiap negeri kita ni dia tak sama, dia punya punca kuasanya tidak sama. Zakat pun tak sama. Ya, Pulau Pinang, saya rasa dia kutip dan dia agih. Ya, tapi kalau macam Kuala Lumpur, Pahang, dia kutip tapi yang lain agih. Di Kedah, ada kutip dia agih. Jadi itu saja mempunyai peranan fatwa yang sangat besar. Jadi zakat dia merupakan satu perkara ibadat maliyah yang memang sangat berhajat kepada fatwa-fatwa terkini. Ya, kalau kita masih lagi berpegang kepada fatwa-fatwa lampau tanpa review semula, dia akan menjadikan bebanan kepada masyarakat. Ya, dia akan menyebabkan orang kata apa, kita rigid dan akhirnya maslahah syar'iyah tu tidak berlaku. Walaupun kita claim dia nama mazhab, kita namakan dia sebagai fiqh, tapi sebenarnya kita tidak menepati mana tu syariah itu, illah syariah itu sendiri. Sebab itu kata Al-Imam Qarafi rahimahullah, al-jumud 'alal kutub, kejumudan ke atas kutub tanpa melihat kepada zaman, kawasan dan juga uruf adalah dalalun, kesesatan di dalam fatwa. Bukan kesesatan akidah, fatwa pun ada sesat juga. Dalalun. Itu ibarat Imam Qarafi ya, bapa fatwa, imam kepada mazhab-mazhab kita, 4 mazhab. Dia Maliki tapi guru dia Syafi'i, iaitu Al-Imam Al-Amidi rahimahullah. Dan Amidi anak murid kepada Izzuddin Abdul Salam Syafi'i. Jadi Maliki belajar daripada Syafi'i, itu tidak ada masalah. Jadi kita kena faham dua benda ini. Sebab kenapa zakat perlu kepada fatwa? Sebab dia agensi. Sebab nanti akan berlaku. Contohnya di sana orang akan bertanya zakat kepada anak-anak. Sudah tentu dari segi fiqh ada khilaf. Boleh bagi kalau anak tu miskin, balik, tetapi dari sudut conflict of interest, dari sudut dia punya kebaikan masyarakat, habislah macam tu pakai bagi kat anak je. Jadi harta tu terkumpul dekat tu je. Dia tak bergerak. Jadi tak mencapai masalah dia. Jadi tak mungkin majlis fatwa akan kata boleh. Sebab dia tak menantang, walaupun dalam mazhab kata boleh, tetapi di segi masalah dia tak menyokong. Sudah tentu fatwa kata, kami tak benarkan. Kami nak zakat tu dikeluarkan kepada orang selain pada anak. Sebab anak kita boleh bagi nafkah. Anak kita boleh bagi selain daripada zakat. Ya. Jadi di sini saya bagi contoh, ni contoh. Saya kata bukan dalam bentuk enforcement, tak ada. Saya cakap semua berdasarkan kefahaman fatwa. Sebab saya pun terlibat dalam banyak fatwa dan sebagainya, polisi dan sebagainya. Dulu kita buat modul di JAKIM dan sebagainya, dan modul tu diguna pakai saya rasa dalam ziarah pusat zakat Kuala Lumpur pun dia orang pakai yang JAKIM punya SOP fatwa ya. Jadi saya terlibat dalam penilaian tersebut. Kita nak beritahu kepada masyarakat bahawa fatwa berbeza dengan Tok Guru. Ada setengah orang ambil fatwa daripada Tok Guru, tak boleh begitu. Sebab Tok Guru duduk di pondok, dia tidak duduk dalam agensi, dia tidak masuk dalam industri. Ya. Jadi dia tidak tahu apa yang berlaku pada hakikatnya, apa keperluan. Sebab sebagian tuan-tuan guru kita yang kita hormati, kita sayangi, kita hormat. Tapi fatwa ni etika, fatwa ni sina'ah, ya. Mereka menentang zakat pendapatan, dia berkata dalam mazhab Syafi'i tak ada. Ya, kalau kita hanya pegang pada kitab, ya, tak melihat kepada tuntutan masyarakat, keperluan masyarakat, mati kita. Masih lagi kita akan bayar zakat fitrah dengan beras lah. Tapi alhamdulillah dengan zakat fitrah beras kita nampak semua boleh terima bagi duit. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Dia dianggap sebagai ta'wilun batilun. Ya, pembayaran zakat dengan duit itu merupakan takwil yang salah dari sudut usul fiqhnya.
Kerana ia adalah nas. Dan nas tidak boleh takwil. La yajuzu ta'wilun nas. Wa innama yajuzu ta'wilu zahir. Dalam kaedah usul fiqh tidak boleh kita mentakwil nas. Nas jelas. Yang boleh takwil adalah zahir. Ayat-ayat yang zahir, yang ada ihtimalat. Jadi kalau kita melihat kepada pada keadaan sedemikian, jenuh kita nak usung beras. Dan keperluan orang lebih pada beras. Mereka mungkin perlukan duit tu untuk bayar elektrik, untuk macam-macam. Kita tahu sekarang ni keperluan tak macam dulu. Dulu orang sama, kaya miskin guna minyak. Ya, guna pelita. Cuma pelita dia mahal sikit lah. Tapi sekarang ni kita guna elektrik. TMB pun jangan cas tinggi-tinggi sangat. Tengok bil tinggi. Mereka untung pun dah tengok bilion-bilion. Bagilah sedekah sikit. Zakat tu bagi lebih tak apa. Zakat, ada orang bertanya kepada kita, tak apa tak lebih. Lebih tak apa, zakat dia tak macam sembahyang. Zakat tak macam sembahyang. Sembahyang lebih bid'ah. Zakat lebih, dia jadi sedekah. Ataupun kita boleh bawa kepada tahun depan sebagai ta'jiluz zakah. Ya, jadi no problem. Jangan takut kalau lebih. Jika orang lebih, tak ada apa, dapat pahala. Kita ada kaedah az-zaidu 'ala al-fardi hal yu'addu naflan aw fardan. Yang terlebih daripada tuntutan kewajipan adakah dianggap pahala sunat ataupun wajib. So lebihan daripada zakat tak ada problem. Tak ada problem, tak ada apa-apa isu. Nak return balik pun boleh. Kalau dia nak minta balik pun tak ada masalah. Tapi kita bagi nasihat, tak apalah zakat. Kalau lebih ni saya bawa pada tahun depan. Jadi tahun depan banyak kurang sikit. Kita boleh ta'jiluz zakah setahun. Ada mazhab kata 2 tahun. Tak apa, ikut keluasan. Benda ni sebenarnya bukan benda isu akidah. Kalau kita nak letak setahun, 2 tahun, tak ada rugi pun sebab sekarang ni zaman rekod. Semua direkod. Tanya pejabat zakat. Semua direkod. Tak ada satu pun terluput. Jadi jangan bimbang. Jangan bimbang. Ada sehari pejabat zakat kira silap pun. Tak ada. Dia benda direkod. Jadi kalau kita lebih pun tak ada masalah. Jadi kita melihat di sini bahawa zakat dia bukan sedekah. Sedekah adalah charity yang kita boleh bagi individu. Kita nak bagi kat anak kita ke, nak bagi kat siapa ke, nak bagi kepada orang kafir ke, nak bagi kepada orang bukan Islam ke, nak bagi kepada pondan ke, LGBT ke, apa. Semua kita boleh bagi sedekah. Tak ada masalah. Bila zakat dia ada mizan yang khas. Dia tak boleh bagi kepada orang bukan Islam melainkan dalam keadaan darurah. Makna darurah syar'iyah. Memang tak adalah ruang yang lain kepada orang bukan Islam seperti Baitul Mal, dah tak ada charity, dah tak ada dia orang pun dah tak ada persatuan yang tolong dia orang. Ketika itu kita boleh menggunakan. Makna dia ada di sana ruang-ruang dia. Tapi zakat pada asasnya kita bagi kepada orang Islam. Kemudian kalau ada lebihan baru kita pick up yang lain. Kemudian zakat ni perlu kita beri secara orang kata apa berterusan, kemudian tidak ada tuntutan di sana, makna tak boleh kita nak claim balik, tak boleh nak refund balik, tak boleh. Melainkan apa dia pembincangan tertentu lah macam kita buat microkredit dan sebagainya, itu tak semua negeri laksanakan konsep microkredit. Tapi itu pembincangan istihsan, maknanya bila diperlukan saja untuk kawalan-kawalan orang miskin yang tak bertanggungjawab ni, banyak dia dapat zakat dia tak buat kerja. Dia tidak produktif. Yang tu kita akan bincang dalam sesi yang lain lah. Cuma kita nak beritahu di sana, zakat jangan anggap dia seperti sedekah. Dia merupakan satu gerakan agensi yang mana dia mewakili kerajaan, mewakili umat dan kerajaan. Dia ambil daripada kita dan mewakili kerajaan untuk distribution. Untuk agihkan secara adil. Jadi zakat dia merupakan satu sedekah kewajipan berbentuk ekonomi yang lebih makro. Dia makna pembinaan insan, pembinaan syarikat, pembinaan modal lah. Dia boleh bagi modal seumpama dengan dia. So di sana kita melihat pentingnya zakat dikembangkan dalam bentuk institusi. Kalau ada orang nak bagi sikit tak apalah kat dia bagi dia, tapi jangan sampai tak bagi langsung kepada PPZ ataupun lembaga zakat Pulau Pinang ataupun di Kuala Lumpur ataupun di Selangor ataupun di Kedah. Setengah orang dia tak bagi langsung. Sebab apa? Dia hilang kepercayaan. Pasal apa hilang kepercayaan? Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu. Dia kalau buat kerja seorang, mungkin dia boleh bantu satu rumah. Tetapi kalau kita tengok laporan, saya dengar laporan di Kedah saja, Pusat Zakat telah membantu 120 orang miskin yang dapat rumah. 120 orang. Tapi dia pun tak kan. Ya. Pulau Pinang saya tak tahu berapa angka yang dia bantu kepada. Saya rasa banyak orang miskin di Pulau Pinang yang dibantu. Benda nak kena enhance pula perangai orang miskin. Ada yang bermasalah, ada yang tak bermasalah. Jadi banyak benda yang
bukan senang kita nak selesaikan. Sebab itu berhajat kerana fatwa yang akan boleh menyelesaikan. Boleh tak kita bagi kepada zakat kepada orang bukan Islam? Boleh tak kita bagi kepada LGBT? Boleh tak kita bagi zakat kepada pelacur yang nak bebaskan daripada alung? Boleh tak kita bayar hutang ini? Bolehkah, bolehkah, bolehkah? Persoalan yang cukup banyak sebenarnya. Mungkin kita boleh letak 100 masalah zakat. Zakat melalui online, zakat melalui apa nama dia, wakil, zakat melalui sekian. Jadi benda ini kalau tidak ada fatwa sudah tentu akan bergaduh. Saya tak nak bayar dekat lembaga zakat Pulau Pinang. Saya nak kira sendiri lah. Okay. Saya nak bayar cara beras. Saya nak bayar cara ni. Tok Guru ramai. Ada pondok ni tak selesai masalah. Jadi siapa yang nak selesaikan masalah sudah tentu majlis fatwa. Kalau di Pulau Pinang, tuan guru kita Dr. Salim. Ya, dia seorang yang alim, dia dikelilingi oleh, dan anda semua kenal sama. Dan saya harap kalau pusat zakat boleh masa kita buat program ni kita tunjuk nama-nama AJK Fatwa Pulau Pinang. Di antaranya tuan guru kita orang panggil Tok Ayah, Tak Rosli. Kita ada Ustaz Hafiz Kok Diang. Kemudian kita ada siapa lagi, saya kena 2-3 orang je. Tapi perlu juga masyarakat Pulau Pinang kenal siapa dia AJK Fatwa. Kalau tak salah segi legal lah. Tapi saya rasa tak salah. Kalau kita di bank memang kita letak dekat website tu penasihat syariah, siapa chairman dia, siapa dia punya orang panggil SC, members dia, syariah committee dia. Jadi orang kenal, oh yang ni sifulan, saya yakin dengan dia. Okey. Bank negara pun bagi lesen. So majlis fatwa pun saya rasa zakat boleh letakkan bila kita bincang fatwa ini pengurusi fatwa dia Datuk Salim, kemudian AJK fatwa dia siapa. Jadi orang akan lebih yakin dan mereka tidaklah lari daripada pusat zakat sebab zaman sekarang ni sangat keperluan kita berinteraksi dengan institusi zakat. Jangan duk fikir zaman dulu duk baca kitab-kitab. Masih lagi zakat fitrah bagi kepada, ada setengah bagi kepada parti. Itu di antara bid'ah yang sangat besar. Itu di antara bid'ah yang boleh menjahanamkan institusi. Mana boleh bagi zakat fitrah pada parti, tak kira mana-mana parti. Itu merupakan satu jenayah yang besar di dalam negara Islam. Kita sebagai negara Islam, kita bagilah cadangan yang baik ialah mereka yang bagi kepada parti itu jadi amil kepada lembaga zakat Pulau Pinang. Jadi apa yang mereka buat, mereka kutip daripada ahli-ahli, hantar kepada lembaga zakat. Itu lebih bagus. Jangan mereka jadi kerajaan nombor 2. Jadi bila kerajaan nombor 2 akan mendatangkan masalah, kutipan akan berkurang. Confirm. Saya bercakap ni, saya tak nak kepentingan apa. Semua orang tahu saya bercakap tentang syariah. Bercakap tentang syariah dan tentang fiqh. Perlu masyarakat sekarang ni faham bahawa institusi zakat bebas politik. Dia bukan bekerja untuk mana-mana parti. Ya. Institusi zakat, dia adalah bekerja untuk kita. Saya cakap saya ada pengalaman, saya jadi duta zakat Pahang hampir setahun setengah. Kita cari duit, saya tolong mereka bagi ceramah, kita pergi sampai Rompeh. Rompeh orang Pahang pun jangan pergi. Saya pergi 2 kali. Kita pergi kutip duit. Dan pegawai zakat ni dah lah mereka elang sikit. Mereka dapat rendah daripada saya lagi. Mereka tak duduk hotel, mereka pergi duduk dekat pejabat amal-amal sebab dapat elang sikit. Bukan dapat banyak pun. Tapi mereka bekerja untuk siapa? Untuk tuan-tuan. Penat. Saya sibuk lah mereka bagi duduk hotel lega sikit. Tapi saya kesian daripada kawan-kawan ni. Cari duit sampai ke hujung. Bukan dapat kat mereka. Mereka adalah gaji mereka. Bukan gaji besar. Tuan. Tapi yang student-student, misalnya student-student yang duduk di Mesir, yang duduk di mana-mana dapat zakat. Mereka main banyak. Zakat Pahang bagi setahun RM6,000. RM6,000 kali 5. Duit Mesir 6 kali 5. RM30,000 kena. Duk main apa lagi? Rumah Pahang sana tersergah, indah. Elok. Zakat dia bagi, saya tak salah setahun dekat 20 juta. Nampak tak? Bila duit tu diberikan kepada institusi. Tapi kalau kita bagi kat individu, takkan tercapai matlamat ni. Tak akan menyelesaikan masalah umat Islam. Dia bolehlah selesai sikit-sikit. Macam kita potong kuku, tumbuh balik lah. Tapi dia tak akan boleh menyelesaikan masalah juzur. Roots dia tak akan boleh selesai. Sebab itu saya nampak di sini, zakat dan fatwa adalah benda yang sangat penting. Dan saya di mana-mana kita dapat maklumat, semua hubungan zakat dengan fatwa sangat rapat. Memang kita akan rujuk kepada mufti. Mufti pun akan dipandangkan sebab dia melibatkan masa depan ni.
Tambah sekarang ni COVID-19, semua orang bertanya tentang duit. Dia kata apa pusat zakat tak bagi duit? Bukan tak bagi duit, dah defisit dah. Dah habis, dah kering dah ni. Sebab dulu kalau di Selangor, misalnya yang mendaftar zakat 60,000 orang, lah ni 100,000. Ha? Pungutan dapat dalam contoh 800 juta. Perlukan 1 bilion. Ramai orang. Terlampau ramai. Sebab apa? Ramai dibuang kerja. Saya ingat lagi, syarikat saya Telaga Biru, alhamdulillah, staf yang gaji rendah, mereka dapat bantuan selama seramai 70 orang dapat bantuan hampir RM500 seorang. Kira-kira dekat 20,000 jugalah. Itu satu syarikat. Masa mula-mula dulu, yang pejabat semua kena tutup PKBB tu. Saya harap kerajaan janganlah buat dah. Lepas ni, tak larat dah ni. Bagilah buka guna SOP yang baru lah. Kita insyaAllah, saya yakin semua orang patut SOP. Kita patut SOP, kita tak salam dengan orang dah. Kita nak buat kerja je. Tapi kalau kita masih sekarang ni, nak keluar ke Penang tak boleh, nak apa pun tak boleh buat. Lama-lama Malaysia ada jadi, tanpa tsunami pun jadi tsunami lah. Tsunami tanpa tsunami. Tu bahasa dia tu. Hotel tutup, pekerjaan semua terbuang. Akhirnya, benda yang kita boleh selesai dengan baik, masjid pun lama-lama tak jadi masjid, jadi muzium. Macam kita pergi Turki sebelum zaman Erdogan. Jadi kita harap, ini pun perbincangan majlis fatwa dengan Timbalan Kesihatan, bincang elok-elok lah. Kita tak ada blame apa. Kita tak ada nak lawan apa-apa, cuma kita harap dibincang secara lebih halus. Sebab masyarakat sangat bimbang. Sebab peningkatan berlaku, hari ni 3 hari lagi. 3 hari lagi kalau sambung, saya rasa tak lama lingkup Malaysia. Jadi kita kesian kat pejabat zakat lah. Nak cari duit kat siapa lagi. Lah tadi saya dengar di Sinar. Di Sinar, saya ingat siapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi. Menceritakan keadaan lah orang dibuang kerja. Saya kan pelaburan saham. Kami daripada pusat zakat Kuala Lumpur. Rupanya nak minta bayar zakat awal. Nak minta bayar zakat awal. Bukan pejabat, dan duit kurang lah. Jadi nak menunjukkan bahawa pemberi zakat pun ada masalah sekarang ni. Sebab kita tak beruang. Sampai timbul, bulan lepas saya bincang dengan Ustaz Nazara, kita bincang abang Rana bayar zakat. Dia punya ikhlas. Kan? Walaupun dia tak beruang, tapi dia nak bayar zakat juga. Tetapi kita nak insya-Allah kerajaan membuka jiwa, membuka segala-galanya. InsyaAllah saya yakin rakyat Malaysia patuh. Kita pun tak mau ada penyakit ini, dan kita yakin kalau kita semua orang patut SOP, tak ada, tak pakai mask wajib pakai. Kemudian pakai hand sanitizer tu kena ada. Saya di tangan saya ni hand sanitizer. Saya boleh tunjuk ni. Hand sanitizer ni. Ni brand Gumash. Ada di tangan sedia. Sebab apa? Kita nak jaga, nak lindung diri kita dan lindung keluarga kita. Tapi dalam masa yang sama, kehidupan tak boleh kita duduk di rumah. Kehidupan kita tak boleh duduk saja. Mesti kita bergerak, kita cari wang untuk kita sumbang kepada masyarakat. Tapi sekarang kita tak ada wang, kita dah kering, lama-lama kemiskinan akan berlaku. Itu lebih besar mudaratnya daripada corona dan seumpama dengan. Saya ada tulis artikel insya-Allah. Saya tulis tentang maqasid syariah di antara ekonomi dan juga COVID-19. Tapi saya tak siarkan lagi lah, bagi tulis kukuh dulu. Kontradik penting kita melihat ekonomi lingkup, nak bangun bukan senang. Nak bangunkan ekonomi bukan senang, tuan-tuan. Tanyalah kerajaan daripada dulu, Tunku Abdul Rahman sampai sekarang ni. Nak bina negara Malaysia yang penuh dengan kekayaan ini, kalau dah merudum nak naik. Orang dah kena buang kerja. Kapal terbang Air Asia pun tak tahu jadi air apa pun, kita pun tak tahu. Tak lama kita pun mungkin dah tak ada dah. Tak ada penerbangan rendah. Semua dah tinggi je. So, benda ni perlu. Sebab kita tengok di Korea, di Jepun, di Thailand, kapal terbang dah beroperasi. Kita di Malaysia saja adalah 2-3 buah kapal terbang. Lama-lama, kalau saya ada duit, saya nak beli kapal terbang letak depan rumah. Tapi tak ada pula lapangan nak letak. Dah orang kata apa, terbiar begitu. Jadi, maqasid ekonomi termasuk zakat. Orang nampak nyawa lebih penting daripada ekonomi. Tapi bagi saya, bila jadi macam ni, nyawa yang betul-betul mati saja penting. Tapi kalau setakat sakit, ekonomi lebih penting lagi. Sebab bila ekonomi jatuh, dia melibatkan nyawa, melibatkan semua. Orang jadi gila, orang bunuh diri, orang stres, orang boleh bercerai. Dia menghasilkan 1000 penyakit.
Sebab itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang dhaif, kadal faqru, atau kata ulama, kadal faqru an yakuna kufra. Kemiskinan membawa kepada kafir. Orang jadi murtad, Ustaz. So kalau kita sakit, wal'ayadzabillah, tak nak sakit, kita tak murtad, tapi miskin boleh jadi murtad. Kita persoalkan ketentuan Tuhan. Dan kerajaan pun nampak gayanya dia tak baik, dah kurang dah. Dulu kita moratorium, bebas, semua dapat lah, bersyarat. Bersyarat makna dia tengok dulu keadaan. Makna keadaan sudah berubah. Jadi takkan kita nak masih dalam keadaan kita duduk dalam satu daerah saja, tak adakah prosedur yang lain. Yang hotel. Hotel bulan sebelah ni rugi punya banyak. Hotel di Pulau Pinang saya tahu, saya duduk pergi sana tiap-tiap bulan. Saya ni orang Pulau Pinang yang saya ni sangat kamcing. Tiap-tiap bulan turun. Cakotiau, Sungai Udang, Mi Udang, semua kita balun. Tetapi kita ada tersangkut 1 bulan program tak boleh buat di hotel, ataupun bukan kita, semua orang yang nak pergi Penang ni terpaksa. Kami ada cuti ke Penang. Saya ada cuti ke Penang bersama dengan syarikat lah. Terpaksa kita cancel. Masuk hotel tu rugilah. Kita nak tolong hotel, kita pergi Penang tu sebab kita nak tolong. Bukan saya lah, syarikat saya tak tolong. Tapi bila dah cancel, nampak tak? Rugi. Jadi kita melihat di sini, ini bukan isu kesihatan semata-mata, isu global. Zakat penting untuk bantu orang. Tapi kalau kita dah tak mampu bayar zakat dah, pertanian saya rasa tak sampai 15%. Kalau di Pulau Pinang sampai tak 15% sumbangan dia, Ustaz Fahmi? Pulau Pinang sumbangan ada. 15% dah, tak banyak mana. Perniagaan. Perniagaan sekarang kita sedang lah, orang kata dia tu pun dalam 20%, 30%. 20, yang ni semua cakap pendapatan dia. Semua cakap pendapatan. Sekarang ni pendapatan ana pun terjejas, pendapat ente pun terjejas. Hak kerajaan okeylah, ente semua terjejas. Jadi yang membimbangkan. Sebab itu zakat dan fatwa penting. Fatwa nak berkeluar macam mana? Zakat perlu macam mana? Sebab kita sekarang ni semua orang menghadapi polemik dan kita minta orang kerajaan berbelanja. Kalau yang tak pernah bayar zakat bulanan, bayar zakat bulanan. Depa orang kerajaan potong setiap bulan kan ataupun option? Kebanyakan tu potong tiap-tiap bulan lah kan. Ya, kita minta tak kebanyakan semua tolong bayar zakat tiap-tiap bulan. Sebab harapan rakyat adalah pada pegawai kerajaan saja. Dan orang yang tertentulah. Tapi kerajaan alhamdulillah, mereka takkan ada masalah, gaji pun takkan diturun sebab kerajaan boleh cetak duit sendiri untuk bagi kepada pegawai kerajaan. Kami tak ada kuasa untuk mencetak wang sendiri. Nak main Saidina boleh, nak main monopoli boleh, tapi untuk beli barang tak akan ada. Jadi kita pegawai kerajaan jangan panik. Kerana apa? Maka insya-Allah gaji dijamin, terus belanja, terus sokong peniaga-peniaga kita. Kalau boleh tiap-tiap bulan turun pejabat zakat, bayar zakat segera. InsyaAllah. Saya yakin bila revenue dia bertambah, insyaAllah kita boleh selesaikan. Bukan saya, kita ni maksud dia pejabat zakat boleh selesaikan. Dan fatwa-fatwa kita yakin, kita mengharapkan semua negeri-negeri fatwa lebih efektif, lebih cepat supaya kita tidak blur. Sebab fatwa ini adalah jawatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan jawatan remeh-temeh. Jawatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan jawatan Tuhan. Yastaftunaka fin nisa, yastaftunaka qulillahu yuftikum. Katakanlah Allah yang memberi fatwa. Kemudian fatwa itu Allah mandatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi wariskan fatwa itu kepada para ulama yang atqiya ataupun ulama yang syar'iyyin, ulama yang mempunyai kelayakan ditambah dengan takwa. Mereka lah yang innamal ulama warasatul anbiya. Warasah apa? Warasah sebagainya banyak. Peninggalan Nabi ni banyak. Di antaranya adalah ifta. Dan fatwa tak semua orang boleh buat. Bukan semua tok guru pondok boleh fatwa. Bukan semua pensyarah universiti boleh fatwa. Mungkin mereka research tapi mereka tidak ada kekuatan untuk faham apa ma'alat dan seumpama dengan dia. Ya, tak semua orang boleh berfatwa. Hatta kalau dia profesor pun dia tidak boleh berfatwa melainkan dia mumarasah fatwa. Dia duduk dalam fatwa, dia duduk dengan masyarakat. Ataupun dia hafal Quran 30 juzuk ataupun dia hafal Sahih Bukhari, belum tentu lagi boleh berfatwa. Fatwa adalah sina'ah, dia adalah latihan. Macam kita pensyarah lah.
Tak semua pensyarah boleh buat rumah. Ha? Cuba kita bagi dia kayu, dia boleh buat rumah tak boleh. Tapi dia ajak, Masya Allah boleh. Ya, fatwa tu sinar. Tapi mungkin ahli fatwa tu dia mengajar dia tak pandai. Tetapi dia boleh menyelesaikan kes dengan baik. Dia faham isu, dia faham apa dia punya kesudahan dia. Kalau buat macam ni apa yang akan berlaku. Sebab tu fatwa darajat dia sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka ni tukang sains Tuhan. Al-Imam Ibnu Qayyim menulis kitab namanya A'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin, manhaj ulama fatwa yang tolong sains untuk Tuhan. So, fatwa bukan perkara gampang. Sebab tu, yang ketiga, berkenaan dengan etika fatwa. Fatwa tidak boleh diambil daripada TV ataupun radio dalam perkara-perkara yang besar. Khususnya yang melibatkan polisi. Ya, itu kena faham. Contohnya orang tanya kita, Ustaz, macam mana pendapat GST? Tak boleh tanya di radio itu, perlu kepada satu persidangan khas dan orang yang tertentu. Ustaz, apa polisi kita sekarang ni kalau apa benda tu melibatkan cukai? Yang tu bukan di radio. Dia ada, kalau cakap radio ni sembahyang, puasa, benda kecil-kecil, bolehlah. Tapi kalau benda tu melibatkan benda-benda yang besar, yang perlukan pada lajnah dan kajian, yang tu tidak boleh difatwakan di radio ataupun di televisyen. Dia ada adab dia. Maksud dia televisyen dan radio ada batasan dia. Dia tidak terbuka. Dia restricted, terikat. Begitu juga jangan ambil fatwa daripada pendakwah bebas. Ya, tidak boleh ambil fatwa daripada pendakwah bebas. Melainkan pendakwah bebas, melainkan, ingat kod tu, melainkan pendakwah bebas itu diberi izin oleh majlis fatwa. Dia ada keizinan, dia ni layak untuk berfatwa. Mana dia katalah Mufti Penang kata kamu ni ceramah aja, ceramah. Itu yang penting tauliah tu. Tapi fatwa yang menyampuk. Setengah kita ni dia bila dia mula ceramah dia campur semua. Tidak, jangan kita langgar etika. So mereka yang tidak ada kelayakan, apa maksud tidak kelayakan? Tak pernah belajar fatwa. Apa fatwa pun dia tak tahu. Bukan semua penceramah agama ni tahu fatwa ya. Dan dia tidak tahu apa itu fiqh. Khususnya dia tidak tahu usul fiqh. Kata ulama diharamkan terus untuk menjawab fatwa. Siapa yang lam yashtari bi'ilmil usul wal qawaidil fiqhiyah, kata ulama, kata Al-Qarafi, diharamkan dia berfatwa. Boleh dia mengajar sembahyang, puasa, benda-benda yang jelas, nusus-nusus yang jelas dalam mazhab, orang nak faham. Okey. Tapi bila orang tanya, Ustaz, apakah hukum misalnya dia panggil apa, insulin ketika mana dia puasa, ataupun inhaler. Ya, benda-benda yang memerlukan sedikit kajian. Itu perlukan kepada kepakaran. Dia perlu dilatih. So fatwa bukan benda mainan. Hatta kalau kita dalam pejabat zakat, sudah tentu ada pusat penyelidikan syariah. Bukan semua dalam pejabat zakat itu berjawab fatwa. Tidak, dia ada pusat syariah dia sendiri. So pusat syariah ni akan kaji. Dia panggil orang luar, dilantik researcher, buat kajian. Bukan gampang tuan-tuan dan puan-puan, tapi orang di luar sana ingat cakap senang. Bukan. Kita fatwa, dia melibatkan kes. Kalau setakat mengajar kitab, kita sebut nak melibatkan wajib dalam masyarakat, dia ada kesan dia. Dia ada kesan dia. Sebab tu fatwa ini perlu diambil yang pertama daripada orang yang berkuliah syariah. Itu kita nak kenal siapa yang layak berfatwa. Mesti keluar daripada kuliah syariah, paling kurang dia ada master lah. Ataupun dia ada sijil-sijil fatwa. Master atau sijil-sijil fatwa. Kalau degree, dia baru permulaan, dia kena belajar lagi lah. Ataupun dia kena ikut kursus latihan lagi. Ataupun dia keluar daripada kuliah-kuliah yang lain tapi dia diiktiraf oleh ulama berdasarkan latihan yang diikuti. Seperti di Darul Ifta Musriyah ataupun di JAKIM kita ada kursus-kursus yang tertentu. Kita di Utara, Alhamdulillah, saya membimbing 40 orang guru takmir manhaj fatwa syafi'iyah dan juga fatwa qadaya mu'asirah. Kita buat selama 10 bulan. Itu pun sebahagian yang mereka dapat faham, mereka boleh bercakap. Tapi saya nampak banyak perkembangan yang sihat. Guru takmir yang boleh menulis, kita ada assignment, kita ada exam. Itu kita buat secara rasmi ya, di bawah JAKIM, dan bantuan yang paling besar adalah Pulau Pinang kita sendirilah. Pulau Pinang negeri yang sangat berjasa, dan saya ucap terima kasih banyak Pulau Pinang, Majlis Agama mereka yang sentiasa menyokong program pengkaderan fuqaha. Kita begitu. Dan Pusat Zakat kalau nak join, boleh tanya mereka. Kita akan tolong insya-Allah. Latihan usul fiqh, kita buat latihan usul fiqh, latihan maqasid syariah, latihan semasa, sebab benda tu penting.
Saya cakap ni berdasarkan pengalaman yang saya duduk di Darul Ifta, di Al-Azhar, duduk yang masyayikh fatwa di Malaysia. Saya berlatih lagi, pergi ke kota duduk yang Syekh Ali, tapi tak layak banyak pun, tapi kita belajar macam mana kita nak tahu. Bila kita tak masuk lorong tu, kita tengok akan berlaku rokakah, dia panggil kepincangan dalam bercakap fatwa. Sebab bila kita belajar ilmu ni, kita boleh kenal siapa yang layak berfatwa, siapa yang boleh berfatwa, siapa yang ada kemampuan, tanpa kita ada kesombongan ataupun takabur. Tapi ini amanah ilmu. Macam misalnya dalam doktor, kita memang tak cakap doktor pun, tak erti, nak buat pembedahan tak erti. Jadi kita amanah. Tapi dalam bidang ni kita bercakap adalah untuk nak mengingatkan sahabat-sahabat ataupun adik-adik supaya berhati-hati di dalam menggunakan fatwa. Kalau berkaitan dengan zakat, contoh dan zakat, orang bertanya, kita boleh pergi ke Google, cek keputusan-keputusan fatwa yang ada dalam pusat zakat, supaya kita tak sangat bertembung. Kita nak bercakap okey, tetapi bila kita kata nak enforcement, sebaiknya kita katakan ambil daripada pusat pejabat zakat. Sebab dia ni bersistem. Zaman dulu mungkinlah sistem tak macam sekarang. Kita semua sistem kita dah serangkai, dia serantai. Makna dia semua kalau kita ubah sikit nanti susah pula. Nisab, misalnya nisab, kita ada kiraan kita sendiri. Pusat zakat ada kiraan dia. Kalau di Pulau Pinang 15,800 ringgit. Kita kira-kira, kita kata kita punya nisab 17,000. Pening ni tu. Kan? Ada benda yang kita boleh terima khilaf, tetapi bila benda tu melibatkan enforcement, penguasaan, jadi kita harap para penceramah dia boleh faham isu-isu ni. Sebab kita kena faham bahawasanya pada percakapan kita ada mas'uliyah. Dalam otak saya sekarang ni, macam-macam pendapat ada sebenarnya. Tetapi sebagai adab kita bila bercakap tentang fatwa, kita kena tengok dulu fatwa negeri ni macam mana, mufti dia macam mana, apa keputusannya. Kenapa? Menghormati. Kita dalam fatwa, dia kena beza. Fiqh kita nak cakap apa, cakap lah. Syiah ke apa, fiqh kita cakap. Tapi bila fatwa, kita kena menjaga keadaan sekeliling, kena kenal dan seumpama dengan dia. Sebab bukan untuk kita nak jadi apa pun tak apalah. Tetapi kalau untuk orang lain, kena tengok mufti dia macam mana, keputusan kerajaan dia macam mana, institusi dia macam mana, budaya dia macam mana, supaya tak bergaduh. Supaya tidak berlaku di sana ketegangan. Ya. Ini di antara adab-adab fatwa yang saya ingin terangkan pada hari ini, dan saya buka soalan. Saya rasa banyak lagi fatwa yang saya terangkan, tapi mungkin ada topik yang saya tak sesuai. Fatwa dalam bentuk ijtihad, tarjih dan seumpama dengan dia. Tetapi cukuplah sekarang ini saya nak buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanya kepada saya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kita bertemu lagi pada minggu depan. Saya rasa saya dah minta ubah tarikh 9 hari bulan atau 8. Nanti saya minta dia orang respon balik. Tapi yang lain kita jalan macam biasa selama 5 kali pada bulan ini. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Ustaz. Okey, ada satu soalan daripada soalan ni, dia kata zakat ni berdosa ke kalau mereka nak bayar sendiri? Kalau tak bayar kepada pemimpin tu, Ustaz, macam mana tu? Ya, kalau mendatangkan kemudaratan boleh berdosa. Kalau sebahagian kecil okeylah, tapi yang lain bagi pada institusi. Jangan baca kerajaan zalim ke apa. Itu zaman dulu. Sekarang ni kita asing, kita agensi, tak ada kaitan dengan pemerintahan kezaliman zaman dulu. Jangan duk bayang kita ni hajat saqafi ke apa, tak ada. Ya. Okey, ada lagi ke soalan kepada penonton? Tak ada. Okey. Kalau tak ada tu, terima kasih banyak kepada Ustaz. Kerana Saya pun terima kasih. bersama-sama, Terima kasih banyak kepada Ustaz Fahmi, kepada semua. Mudah kita dapat bertemu lagi dengan tajuk yang menarik. Saya bacakan tajuk yang mungkin saya boleh iklankan pada hari ini, iaitu tajuk kita pada minggu depan. Okey, saya bacakan. Ya. Pada minggu depan tajuk boleh wawarkan iaitu zakat tulis kepada asnaf, tidak melalui amil. Okey. Kemudian perlukah qada zakat minggu yang ketiga. Minggu yang keempat, berniaga tak untung kena zakat juga ke? Yang kelima, yang terakhir, isu zakat kontemporari di Malaysia. Jadi sangat menarik. Saya ucap terima kasih kepercayaan yang diberikan oleh Pusat Zakat Pulau Pinang kepada saya. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita dapat insya-Allah meneruskan agenda yang baik ini, dan kita niat kita ada semua nak tolong orang insya-Allah, tolong diri kita dan tolong orang insya-Allah. Terima kasih semua.
Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan perkongsian ilmu ini kita dapat memberi pencerahan kepada semua di luar sana yang berkaitan dengan zakat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.